Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita tentang kereta konsep. Tetapi sebelum itu, kepada anda yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe dan juga butang lonceng dan juga butang like. Apakah itu kereta konsep atau disebut juga kereta prototype yang biasanya kita tengok dekat motor show, dekat pameran. Biasanya manufacturer ni dia buat prototype ni, konsep ni untuk menunjukkan design dan juga teknologi. Ia biasanya diletakkan di motor show, dewan pameran untuk melihat respon orang ramai, public, industri, automotif. Kereta ni mungkin diproduksi ataupun mungkin hanya tinggal konsep saja. Jadi, banyak jenama di dunia ni dia menggunakan konsep car ni untuk menunjukkan hala tuju syarikat dia untuk masa depan. Supaya bila dekat motor show tu kan adalah wow factor dia dekat situ. Takkan dia nak tunjukkan model produksi je. Kalau tidak, di sana Myvi, di situ Myvi, di mana-mana Myvi. Yeah, tak ada itu, tak ada ini, tapi hati ini cuma ada Myvi. Tak ada rumah, tak ada harta, yang aku ada Myvi saja. Jadi, pada hari ini kita nak tengok 10 buah kereta konsep yang paling hebat pernah dihasilkan sepanjang 10 tahun yang lepas. Yang pertama, Mazda RX Vision. Sebenarnya kereta konsep Mazda ni ditunjukkan pada tahun 2015. Hanya 3 tahun selepas Mazda RX-8 ditamatkan produksi dia. Okey, Mazda RX selalu dikaitkan dengan enjin rotary, tapi sampai ke hari ini enjin rotary belum lahir lagi, belum dilahirkan semula. Mazda masih dengan Skyactiv. Okey, kalau kita tengok dekat Mazda RX Vision ni, dia punya konsep dia memang agak radikal untuk sebuah Mazda. Dia ada coupe long hood, dia punya hood depan tu panjang, short overhang, dan dia didatangkan dengan enjin pacuan belakang. Menurut rumus dalam industri, ini akan menjadi GT sports car akan datang Mazda, dan mungkin juga boleh jadi ini antara calon-calon Mazda CX yang terbaru. Kot. Yang kedua, Renault Trezor. Okey, ini adalah kereta GT two-seater yang konsepnya dilahirkan pada tahun 2016. Renault dia buat kereta ni berdasarkan falsafah reka bentuk bunga hidup. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan alam sekitar. Seperti mana kemajuan automotif pada hari ini, kereta-kereta baru kebanyakannya dikuasakan oleh elektrik. Begitu juga kereta ni, dia dikuasakan oleh enjin elektrik, enjin pula dah. Motor elektrik 350 horsepower dengan 380 Nm of torque. Dia punya performance, dia kata 0 sampai 100 di bawah 4 saat, dan ini selaras dengan teknologi Renault dalam Formula E racing itulah. Kereta ni juga didatangkan dengan full autonomous teknologi, dan kereta ini juga unik sebab bila kita nak masuk dalam tu, kita bukan buka pintu, actually kita buka semua bumbung dia. Wah, praktikal ke ni? Yang ketiga, Volkswagen Atlas Tanua. Betul ke sebut dia ni? Okey, terak dengan chassis monocoque ataupun chassis SUV ke crossover ke kereta ke, bukanlah benda yang baru. Hyundai dah buat dengan Santa Cruz, Honda dah buat lama dengan Ridgeline. Jadi pada 2018 Volkswagen keluarkan konsep Atlas Tanua ni, yang mana kalau kita tengok dari segi reka bentuk, ini memang tak jauh lah. Kalau dia nak buat produksi pun tak jadi masalah sebab dia tidak terlalu rumit. Terak ni juga dia target untuk pasaran Amerika Utara, dan nama asal Atlas Tanua ni tahu tak daripada mana? Nama sebuah pokok, sepohon pokok yang ditemui di pantai Pasifik Amerika. Target pembinaan terak ni adalah untuk sebuah terak kecil yang juga digunakan tak semestinya nak lasak sangatlah, untuk yelah jalan-jalan, pusing-pusing, bawa skandal, macam tu lah, rekreasi. Yang keempat, Audi Skyfire. Ini kereta konsep yang lebih radikal dari segi reka bentuk dia. Reka bentuk dan juga teknologi. Audi buat kereta ni sebenarnya dia convertible tau. Bumbung dia tu jenis fabrik tapi boleh buka. Apa yang lebih unik lagi, ia boleh berubah reka bentuk. Macam mana tu? Kereta ni ada beberapa mod pemanduan. Okey, kita ambil satu contoh. Dalam mod manual, kereta ni dia boleh jadi pendek 10 inci. Wah, betul, dia boleh pendekkan 10 inci, yang mana bertujuan untuk mengurangkan wheelbase dia. Unik tu. Kereta ni kereta apa? Kereta elektrik. Dia pakai single motor yang diletakkan di belakang, tapi power dia memang besar. 624 horsepower dan 553 Nm of torque. Wah, ini memang senang nak drift ni.
Nombor 5, Nissan IDX, sebuah kereta sports compact retro pacuan roda belakang. Okey, masa kereta ni keluar sebagai konsep kira-kira tahun 2013 macam itulah. Ramai ingat Nissan akan buat kereta ni, tetapi ada satu masalah. Sebab tak ada kilang Nissan yang kosong pada masa itu untuk memasang kereta ni. Sebab apa? Sebab kereta ni kereta kecil tapi dia pacuan roda belakang. Kilang-kilang yang pasang kereta FR ni dah pasang Nissan GT-R 4-wheel drive dan juga pasang Nissan 370Z Veledi. Okey. Sehingga ke hari ini pun, walaupun kereta ni tak jadi nak dipasangkan lagi, kereta ni tetap saja nampak cool. Tapi sebenarnya Nissan ni kan, Nissan dia suka buat kejutan sebenarnya. Walaupun dia dah tak pamerkan kereta, dia diam-diam tiba-tiba nanti, wah, dia launch. Itu tentang Nissan. Yang keenam, Genesis Mint. Genesis ni apa pula? Okey, Genesis ni brand mewah daripada Hyundai. Biasanya memang dia akan buat kereta sedan mewah yang besar. Cumanya pada 2019 mereka membuat kejutan dengan mengeluarkan kereta konsep Genesis Mint, iaitu sebuah kereta bandar yang kecil tetapi mewah. Dari segi reka bentuk, okey, kalau kita tengok dia punya rim tu pattern macam Matrix, dia punya lower trim bawah tu ada garis-garis halus tu kan, sebenarnya dia bertujuan untuk menyejukkan bateri yang terletak di bahagian belakang. Kereta ni memang kereta EV. Untuk pintu belakang dia tu, dia pasangkan pintu jenis scissor door, pintu gunting kan. Dia naik sekali dengan kargo belakang. Itu keunikan dia. Tapi kalau kita tengok secara keseluruhan kereta ni, kalau daripada tepi nampak macam GR Yaris pun ada kan? Betul tak? Yang ketujuh, Porsche 917 Racer Concept. Yang ini merupakan model konsep yang paling jarang dipertontonkan di kalangan keluarga Porsche. Okey, sebenarnya kereta ni dihasilkan pada 2013 oleh sekumpulan engineer dan designer yang dalam kelompok kecil je. Projek ni projek kecil je. Dan dalam list kita pada hari ini adalah kereta yang paling simple. Sebenarnya yang lain-lain tu adalah rupa bentuk kereta kan, tapi yang ini sebenarnya dia hanya pada clay model, iaitu model tanah liat. Kereta konsep ni dibuat untuk memperingati 50 tahun pelibatan Porsche dalam perlumbaan. Okey, dia menggunakan model 917 ni untuk mengingati kemenangan pertama Porsche dalam perlumbaan Le Mans yang mana memulakan karier Porsche dalam perlumbaan sehingga ke hari ini. Yang ke-8, GFG Style Kangaroo. Kereta ni dipamerkan di Geneva Motor Show pada 2019. Ia dibuat oleh sebuah syarikat Itali yang cuba untuk masuk ke dalam Liga Supercar, dan kereta ini juga unik tuan-tuan. Dia all-rounder lah kita boleh cakap. Dalam racing mode, kereta ni boleh direndahkan cuma tinggal 5.5 inci pada paras tanah. Kemudian dalam road mode, dia boleh naikkan sikit ketinggian dia sehingga 7.5 inci. Ada lagi, dia ada off-road mode yang boleh menaikkan kereta ini sehingga 10.2 inci. Itu bermakna dia cuma 1 inci lebih rendah daripada Land Rover Defender. Dan menurut designer, Kangaroo ini serba boleh. Dia boleh jalan dekat track, dekat pasir, dekat lumpur, dekat salji, yang boleh dikatakan sebagai ultimate toy. Saya rasa kereta ni memang sesuai untuk bangsa baik beli. Yang ke-9, Peugeot E-Legend Concept, yang mana melahirkan semula model klasik Peugeot 504 yang dilahirkan pada era 1960-an yang dibuat oleh firma Pininfarina. Okey, tapi yang model ni dia tidaklah ikut yang lama. Yang lama pakai enjin, yang ini pakai elektrik. Kereta ni dipamerkan pertama kali pada Paris Motor Show 2018, dan kereta ini juga Peugeot kata dia akan bagi full autonomous driving, dan power juga dia punya elektrik motor ni 456 horsepower dan juga 590 Nm of torque. 0 to 100 dia kata boleh pecut bawah 4 second. Wah, level supercar dah ni. Okey, tapi kalau tengok 2-3 kali nampak macam Celica TA22 ada kan? Yang ke-10, Mercedes Maybach Vision 6 Concept. Nostalgia klasik sebuah Maybach. Klasik lah, Maybach ni jenama mewah daripada Mercedes-Benz. Kalau kita tengok ekor belakang itu, panjang betul. Ni lebih panjang daripada McLaren Speedtail. Bentuk pun dah macam Speedtail. Yang ini dia full elektrik, sama macam kereta-kereta konsep moden yang sekarang lah. Cumanya power dia 750 horsepower dan dia cuma 2 seater. Dan panjang kenderaan ni, kereta ni tahu tak panjang dia berapa? 20 kaki. Sama lebar dengan rumah saya.
Okey, itulah tadi tentang 10 buah kereta konsep terbaik yang dilahirkan pada dekad ini. Ini tetap sebuah kereta konsep. Kalau dibuat production sekalipun, biasanya dia tidak akan serupa dengan model konsep. Konsep ni biasalah, dia tidak ada kekangan pun. Dia boleh lukis, dia boleh buat design tu macam mana pun. Sebabnya konsep ni dia tak perlu nak ikut apa-apa pun. Sebab dia tak ikut safety, dia tak ada nak ikut undang-undang ke, kos produksi ke, kos nak buat keseluruhan ke. Dia tak payah ikut semua tu. Dia ibarat macam buat lukisan. Itulah tentang kereta konsep. Okey, nak pergi pukul 18 ni. Jangan lupa tekan subscribe, butang lonceng dan juga like. Jangan lupa WhatsApp Brian. Bye.